Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dah? Dah. Masuk dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ni. Sini masuk dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammus taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah yang memberi kepada kita taufik dan juga keizinannya untuk kita berada pada pagi ini. Kita dapat sama-sama meneruskan lagi pembacaan daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pada masih dalam kita diberi kelapangan untuk Allah dan juga diberi kepada kita dalam suasana hari raya ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan amalan kita sepanjang bulan Ramadan dan seterusnya pada bulan-bulan daripada bulan-bulan yang lain daripada Ramadan di kalangan orang-orang yang mendapat keuntungan pada setiap kerjaan kita. Okay. Jadi kita sambungnya pada muka surat yang ke-752. Sebelum itu, kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kita berada pada muka yang ke-752. Minta sahabat-sahabat yang dengar secara FB ni tolong bagi komen suara jelas tak jelas sebab admin tidak ada dengan kita. Jadi kalau ada berlaku masalah suara ataupun bunyi itu tolong maklumkan. Okay. Pada hadis yang dicatat nombornya 1725. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrari fid dharain amin ya rabbal alamin. وروي عن الليث أن سبب بلاء أيوب أنه دخل مع أهل قريته على مالكهم. Diriwayatkan daripada Al-Layth menceritakan tentang sebab dibalanya Nabi Ayub AS bahawa beliau masuk bersama ahli keluarga dia, masuk berjumpa dengan raja mereka. Fakallimuhu fi dhulmihi. Lalu mereka ni cerita kepada raja ni tentang kezaliman raja tadi. Wa aghladu lahu illa Ayub. Dan mereka ini cakap dengan kasar lah, kecuali Nabi Ayub. Fa innahu rafaqa bihi. Kecuali Nabi Ayub, dia berlembut, cakap berlembut, makhafatan ala zar'ihi, kerana dia bimbang tanaman dia. Kerana dia seorang yang banyak harta, anak ramai, harta banyak. Jadi dia bimbang raja ni, dia kerana bercakap dengan kasar, raja ni akan rampas tanaman dia. Jadi dia pun bercakap berlembut. Jadi Allah Taala fa'aqabahu Allah Taala bibalai. Allah Taala kenakan hukuman seksa kepadanya dengan dibalakan Nabi Ayub. Anak dia meninggal,
harta dia, tanaman dia musnah sama sekali. Okey. Wa mihnatu Sulaiman, dan mihnah, cubaan Nabi Sulaiman. Lima dzakarnahu, kerana apa yang telah kami sebut, min niyatihi fi kaunil haqqi fi jihati asharihi, pada niatnya, pada keadaan dia kebenaran itu pada pihak asharihi. Sihrihi makna pada pihak ipo-ipo dia lah. Ya. Aulil amal, ataupun kerana al-amal bil ma'siyah fi darihi, melakukan perkara maksiat di dalam rumahnya. Wala ilma indahu, dalam keadaan dia tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan bahawa berlakunya maksiat itu. Jadi di sini disebutkan kenapa sebab cubaan itu berlakulah. Yang ni kita pernah sebut dahulu kan, pada masalah hadis yang sebelum ini, ataupun cerita berkaitan dengan Nabi Sulaiman ni, ada kata dia apabila hukuman berlaku, pengaduan, maka dia menyembelahi pihak kaum kerabat dia lah. Kaum kerabat dia, ipo dia. Dan juga riwayat yang menceritakan bahawa syaitan telah berupa dengan dia dan berlaku perkara maksiat dalam rumahnya. Jadi kerana sebab itu Allah Ta'ala balakannya dengan bala tersebut. Ala kulli hal, kebanyakan daripada kisah itu kita maklum bahawa Israiliyat. Wa hadhihi faidatu syiddatil maradi. Sekarang ni, ini dia kata, ini dia faedah bersangatan sakit wal waja'i bin nabi, dan demam ataupun sakit yang kena pada Nabi SAW. Qalat Aisyah tu, kata Sayyidatina Aisyah, ma ra'aitul waja'a ala ahadin ashadda minhu ala Rasulillah. Tidak aku lihat satu sakit yang lebih berat di atas seseorang lebih daripada Nabi SAW. Tak pernah. Aku tidak tahu ada sakit yang lebih berat daripada sakit orang kena kepada Nabi. Wa an Abdillah, dan daripada Abdullah Ibnu Mas'ud, ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi maradihi. Aku melihat Nabi SAW ketika sakitnya. Yuka'u wa'kan syadidan, dia kena demam yang bersangatan. Faqultu innaka la tuka'u wa'kan syadidan, kamu ni demam sakit yang sangat ni. Qala ajal, kata Nabi, ya, inni uka'u kama yuka'u rajulani minka, aku sakit sebagaimana sakitnya dua orang lelaki di kalangan kamu. Qultu dzalika li anna lakal ajran marratain. Maka Aisyah kata, kerana itukah kamu dapat pahala dua kali? Qala ajal, ya, dzalika kadzalika, demikian itu kerana demikian itu. Wa fi hadis Abi Sa'id anna rajulan wada'a yadahu 'ala nabi, dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, bahawa seorang lelaki letak tangan di atas Nabi, qala wallahi ma utiku an adha'u yada 'alaika min shiddati humaka, aku tak mampu nak letak tangan di atas engkau ya Rasulullah kerana bersangatan demam kamu. Panas sangat ni. Maknanya letak tangan atas Nabi tak boleh nak letak. Kira panas mana kita orang demam letak tangan ni. Ya, pak demam biasa-biasa ya. Tak demam panas. Oh, panas. Aku tak mampu nak letak tangan aku kerana beratnya demam kamu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ma'syaral anbiya, sesungguhnya kami para nabi, yudha'afu lanal bala, dibalakan, digandakan cubaan bagi kami. In kana nabi, sesungguhnya nabi itu la yubtala bil qummali hatta yaqtulahu, dia dibalakan dengan penyakit kutu. Kutu banyak sehingga kutu tu jadi menyebabkan dia mati. Wa in kana nabi la yubtala bil faqri, ada nabi yang Tuhan uji dia dengan kefakiran. Wa in kanu la yafrahuna bil bala, dan sesungguhnya mereka itu bergembira dengan bala itu. Kama tafrahuna bir rakha, sebagaimana kamu bergembira dengan dapat kesenangan. Para nabi ni dapat ujian, mereka bergembira. Macam mana kamu bergembira dapat kesenangan, mereka dalam keadaan bala dan ujian pun mereka bergembira. Wa an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala, sesungguhnya besarnya balasan itu kerana besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan Allah Taala bila dia kasih kepada satu kumpulan, satu kaum, dia akan ujinya. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang redha maka baginya keredaan Tuhan. Wa man sakhita falahu sakhat, barang siapa yang dia murka, dia marah, maka baginya kemurkaan Tuhan. Wa qala al-mufassiruna fi qawlihi ta'ala, dan berkata ulama tafsir pada firman Allah Taala, man ya'mal su'an yujza bih, barang siapa yang melakukan kejahatan dia akan dibalas dengannya. Katanya innal muslima yujza
Orang Islam itu diberi balasan bimasaibid dunia, dengan musibah dunia. Fatakunu lahu kafarah. Jadi musibah itu menjadi kafarah kepada dosanya. Jadi Tuhan tak simpan ke akhirat nanti, supaya ke akhirat itu tak ada dah dosa itu. Dosa itu tidak dikira, sebab dibalas dan dikafarahkan dengan dunia, di dunia. وروي هذا عن عائشة وأبي بكر ومجاهد وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عليه السلام من يريد الله به خيرا يصيب منه. Barang siapa yang ingin Allah baginya kebaikan, yusibuh minhu, dia akan dapat daripadanya. Makna yabtalihi bil masaib, Allah Taala akan ujinya, akan balanya dengan pelbagai musibah-musibah. Wa qala fi riwayati Aisyah, ma min musibatin tusibul muslimah, tidak ada sesuatu musibah yang kena kepada seorang muslim illa yukaffirullahu anhu, kecuali Allah Taala akan kafarahkan daripadanya. Hatta syaukata yashukuha, sehingga kan duri yang kena kepada seseorang itu kena duri. Duri kat kita ni masuk selumbar. Zaman dululah, zaman banyak daripada binaan tu daripada kayu, zaman ini payah dah. Ingat masa kecil-kecil senang sangat. Tak, sebab bangunan masih banyak daripada kayu. Sekarang ni payah dah. Payah-payah salah potong lah. Salah potong. Salah potong. Potong bawang ke potong dia kena. Wa qala fi riwayati Abi Sa'id, ma yusibul mu'min min nasabin, tidak ada mengenai orang mukmin tu daripada nasabin, ta'ab, daripada keletihan, wala wasabin, daripada kesakitan, wala hamin, kegusaran hidup, wala hazanin, kesedihan, wala adha, dan kesakitan, ghammin, rasa apa, rasa gham ni makna rasa apa, rasa sedih, hatta syaukah yashukuha, sehingga kan duri yang mengenainya, illa kaffarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah Taala akan kafarahkan daripada dosanya. Wa fi hadis Ibn Mas'ud, ma min muslimin yusibuhu adhan illa hatta Allahu anhu khatayahu, tidak ada orang Islam yang kena kepadanya musibah, kena kepadanya kesakitan, kecuali Allah Taala akan gugurkan daripadanya dosanya. Kama tahatta waraqatus syajari, waraqus syajari, sebagaimana gugurnya daun-daun pokok. Bila dia tua, dia akan gugur jatuh. Begitulah Allah Ta'ala akan, dengan musibah tu akan menggugurkan dosa-dosa seorang. Wa hikmatun ukhra, dan ada hikmat lain, auda'ahallahu fil amradi lil ajsam, ya Allah Ta'ala simpankan, letakkan pada penyakit-penyakit yang ada pada diri ni. Okey. Tu'aqabu al-awja' 'alaiha wa shiddataha 'inda mamati. Tu'aqabu al-awja'a 'alaiha, yang mana saling mendatangi auja', kesakitan, wa shiddataha, dan keberatan sakit tadi, 'inda mamatihim, ketika hendak mati mereka, litad'ufa quwa nufusihim, supaya jadi lemah kekuatan diri. Jadi penyakit-penyakit ini datang mendatang dan kadang-kadang menjadi berat ketika nak mati, supaya diri itu, kekuatan diri itu jadi lemah masa nak mati. Makna nyawa kita itu atau roh kita itu dia jadi dak nyenggak, dak kuat. Dak kuat bila tarik, dak sakit lah. Faham tak? Bila tarik dak sakit. Makna dia bila lemah dia, bila nafsu tu, jiwa tu lemah sebelum mati tu, orang setengahnya Allah Ta'ala kenakan sakit lama. Jadi bila lemah, letih, bila mari malaikat cabut roh, dia jadi senang. Tak berat sangat. Dengan lain dengan orang masih jiwa, orang kuat, sebagaimana orang apa ni, jiwa tu masih kuat dalam badan, jadi dia akan terikat, keterikatan dengan badan tu. Dia lekat nyenggar kuat sikit. Bila nyenggar kena retuh. Tu sakit. Nampak? Itu antara hikmah lain lah. Ini wallahu a'lam. Ulama tulis. Dia pun tulis masih hidup lagi. Tulis masih hidup lagi. Boleh jadilah dapat apa nama ni, apa itu daripada mereka dapat ilham ke macam mana.
Ataupun itu melihatkan kepada amsaluha yang seumpamanya berlaku kepada haiwan-haiwan lain, sama juga. Kita pun manusia ni haiwan lah. Litad'ufa wa nufusim fayashula khurujuha, maka akan jadi mudah keluarnya roh inda qabdihim, ketika ditarik nyawa tu. Wa takhaffa alaihim mu'natun naz'i, dan akan jadi ringan kesusahan. Mu'nah ni makna kerjaan tarik. Kerjaan tarik roh. Wa shiddatu sakarat, dan bersangatan rasa mabuk nak mati tu. Bi taqaddumil marad, dengan apa? Dengan didahului oleh sakit-sakit. Wa yad'uful jismu, bila jisim jasad jadi lemah. Wan nafsu kadzalik, roh pun akan jadi lemah. Bila lemah tu senang tarik lah. Nampak tak? Macam ikan lah, orang dengan ikan mula-mula kuat tak? Payah tu nak utuh. Bila lama letih lah dia. Tak? Dia letih, tarik je lah. Tarik senang sikit. Dia gitulah. Kerana nafsu kita ni dia nak keluar tu, dia sayang. Nak cabut daripada diri ni, kan dia sangat lama terikat dengan diri. Jadi bila dah dia Allah Ta'ala balakan sakit ujian, jadi lemah lah dia. Lemah bila malaikat cabut akan jadi mudah. Wa hadza khilafu mautil fujaati, ini menyalahi mati dalam keadaan terkejut. Wa akhdhihi, dan Tuhan ambil nyawa dalam kejut. Kama yushahadu min ikhtilafi alwahil mauta, ikhtilaf ahwalil mauta, sebagaimana diperhatikan daripada perbezaan keadaan orang mati fi shiddatil walin, dalam keadaan sakit dan keadaan lembut. Was-su'ubati was-suhulah, dan keadaan payah dan keadaan senang. Keadaan berat dan keadaan lembut. Ada berbeza. Wa qala alaihi salatu wasalam, mathalul mu'min mathalu khamatin naz'i akhamatiz zar'i tufayyi'uha ar-rihu hakadha wa hakadha. Umpama orang mukmin tu umpama khamatiz zar'i, makna pohon khamah ni pohon hak jenis lembut, dia lalang. Tufayyi'uhu ar-rihu, yang ditiup oleh angin, hakadha wa hakadha. Jadi angin boleh tiup dia ke sana kemari. Itu perumpamaan orang mukmin. Jadi bila ditiup gitu, tiba kita nak cabut, mudah tak? Mudah. Wa fi riwayati Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, min haitsu atatha ar-rihu, sekira-kira datang kepadanya oleh angin, takfa'uha, dia akan condongkannya. Wa idza sakanat i'tadala, bila angin tenang dia akan tegak balik. Itulah. Tak. Tanaman-tanaman yang jadi macam lalang ni, lalang, dia akan tiup angin, dia akan bergerak. Bila tak ada, dia akan tegak balik. Wa kadzalikal mu'min, begitulah orang mukmin, yakfa'u bil bala, dia akan jadi condong, akan bergoyang dengan sebab bala. Bala. Jadi lama-lama dia batu kita nak tarik mudah. Wa mathalul kafir, dan seumpama orang kafir, kamathalil arzati. Orang arzah ni pokok juga, jenis kerah. Jenis batang kerah. Samma'a, yang keras. Mu'tadilatan, yang tegak. Hatta yaqsimah Allah, sehingga bila nak tarik jadi patah. Tak? Kerana kerahnya dia bukan jenis yang senang ditarik itu. Jadi itu perumpamaan yang Nabi SAW buat. Jadi orang mukmin dengan bala tu dia berbolak-balik, bergerak kanan kiri. Jadi bila tak kuatlah maknanya. Bila begitu, bila nyawa ditarik akan mudah. Lain dengan pokok yang tegak, yang mana bila nak tarik akhir-akhirnya dia keras sangat, patah dia. Okey. Makna annal mu'minah murazzaun. Bahawa orang mukmin ini murazzaun. Murazzaun ini apa dia? Iaitu ditimpakan musibah. Musabun bil bala'i wal amrad. Dia dikenakan cubaan dan juga penyakit. Radin bi tasarrufihi. Dia redha dengan aturan Tuhan, dengan pekerjaan Tuhan. Min aqdarillah, daripada qadar Allah Ta'ala. Munta'un lidhalik, patuh tunduk kepada itu. Layinul janib, layin makna lembut lambungnya. Biridahu, dengan redanya. Wakilati sakhatihi, dan kurang dia marah. Kata'ati khamati zar'i, seumpama ta'atnya, patuhnya jenis pokok lalang ni. Wangqiya dihalirih, dan ikutnya kepada tiupan angin. Watamayuliha, dan
cenderung dan condong dia lihubu biha berdasarkan tiupan angin wa tarannuha dan tiupan datang arah angin min haitsu ma atatha dari sekira datang angin itu. Kalau tiup belah sana dia akan pergi ke sana. Fa idza azahallahu 'anil mu'min riyahal balaya, apabila Allah Taala menghilangkan daripada orang mukmin riyahal balaya, angin tiupan bala-bala tadi, wa'tadala sahihan, dia akan jadi tegak betul, kama i'tadalat khamatuz zar'i, sebagaimana tegaknya tanaman yang lurus, inda sukuni rihil jawi, ketika diamnya angin udara tadi. Ketika dia angin, jadi akan tegaklah. Wa raja'a ila syukri rabbih, dan dia akan kembali mensyukuri Tuhannya, wa ma'rifati ni'matihi alaihi, dan kembali mengenal nikmat Tuhan ke atasnya, bi raf'i balaihi, dengan dihilangkan balanya, muntaziran rahmatahu, dengan hal keadaannya menunggu-nunggu rahmat Allah, wa thawabahu alaihi, dan balasan Allah, pahala ke atasnya. Fa idza kana bihadhihi as-sabil, fa idza kana bihadhihi as-sabilu lam yas'ub alaihi maradul maut, dan jika dengan inilah as-sabil, dengan inilah jalan itu, fa idza kana bihadhihi as-sabilu, kalaulah jalan itu sebegini, fa idza kana as-sabilu bihadhihi lam yas'ub alaihi maradul maut, maka tidak akan jadi payah ke atas orang mukmin itu kesakitan nak mati, wala nuzuluhu, datang mati, wala shtadat alaihi sakaratuhu wa na'zuhu, dan tidak akan jadi berat ke atasnya mabuk mati dan juga tarikan mati, li'adatihi bima taqaddamahu minal alam, kerana dia dah biasa dengan apa yang mendatanginya daripada kesakitan, jadi tak sakit sangatlah. Wa ma'rifati ma lahu fiha minal ajri, dan dia telah tahu apa yang dia akan dapat daripada bala itu, daripada pahala-pahala. Wa tawtinihi nafsahu 'alal masaibi, dan teguhnya jiwanya di atas musibah. Wa riqatiha wa dha'fiha, lembut dan juga lemahnya dia. Bitawalil amrad, dengan sentiasa mendatangnya sakit-sakit ini, au syiddatihi, dan kesangatan sakit, jadi dia akan jadi mudah. Wal kafiru bi khilafi hadha, ada pun orang kafir dia menyalahi ini lain. Mu'afan fi ghalibi halihi, dia sihat pada ghalib keadaannya. Oh, ghalib keadaan orang kafir ni sihat. Sihat tubuh badan, nak datang penyakit payah. Cari hak sakit kat hospital tu. Bangsa mana hak lebih ramai? Tak, siapa hak lebih ramai sakit ni? Okey. Covid. Covid ke apa ke, penyakit. Jadi kurang mereka ni mu'afan, biasanya sihat pada kebanyakan keadaan lah. Sakit juga tak nafi ada. Wa mumatta'un bi sihhati jismihi, diberi kenikmatan dengan sihat tubuh badan. Oh, sihat. Kal arzati samma, seperti tumbuhan hak tegak yang keras. Hatta idza aradallahu halakahu, apabila Allah Taala ingin musnahkannya, qasamahu lihinihi, Tuhan tarik dia, patahkannya ketika itu, ala ghiratin. Ala ghiratin makna ala ghaflah, di atas keadaan tak sedar. Tuhan pun tarik dan keadaan tak sedar. Wa akhadhahu baghtah, Tuhan tarik tiba-tiba, min ghairi lutfin wala rifqin, tanpa lembut dan tanpa berhalus. Fakana mautuhu ashadda alaihi hasrah, maka kematian ke atasnya bersangatan menjadi satu kerugian dan juga penyesalan, menjadi penyesalan ke atasnya. Wa muqasatu naz'ihi, dan kesakitan dia melawan tarikan mati itu, ma'a quwwati nafsi, dalam keadaan nyawa dia masih kuat. Wa sihhati jismihi, sihat jasadnya, asyaddu alaman wa azaban, lebih sakit dan lebih azab. Macam kita katalah, ada kalau dia lekat, atau benda contoh dia pacak bila dah ia gigit, ia lekat, ia kuat, dia jadi kau ni tarik payah tarik payah. Tapi bila dia lemah, kita ambil garang sikit ke, ambil garang dia lemah dah, dia cabut gitu je, ataupun benda lagi, pijak je kat tau, pijak bila dah tak pijak tu, tahu pijak pula, pirah. Perlu kena pirah, Said. Kena pirah. Pirah bila dia tu. Oh, dan dia tu payuh tu, sakit. Sakit.
Jadi patut kita lemahkan macam mana? Tak minyak sikit. Dia ada nyakut di tak minyak tu, betul pun senang nak tarik. Kalau tarik masa tu memang sakit lah. Eh? Ya, umum semua tapi kadar sakit tu berbeza. Walaupun maknanya orang-orang yang diberi Tuhan cuba dengan sakit ni tidak sama tapi tetap sakit. Tetap sakit. Jadi perumpamaan dibuat tu menunjukkan benda itu pedang yang ditarik dah. Dan seumpamanya ataupun dibelah seorang itu dihigi dengan seumpamanya memang tetap sakit tapi sakitan tu kurang sikit daripada orang kafir. Tak sakit langsung tu tak ada lah kita dengar tu. Cuma kuranglah sikit sebagaimana disebut dalam hadis. Okey. Mana tadi? Asyadda alaman wa azaban. Wala azabul akhirati asyaq, dan azab akhirat tu lebih berat. Kan ijafil arzati. Seperti apa? Seperti inijaf al-arzati. Seperti kuatnya ataupun lurusnya pokok yang kerah tadi. Inqilab, dicabut. Inijaf ni seperti dicabutnya pokok yang batangnya tadi kerah tadi. Bila tercabut dia akan terpaksa kena rank kuat. Kuasa yang kuat untuk cabut. Kama qala Allah Ta'ala fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Kami tarik mereka, kami matikan mereka tiba-tiba dalam keadaan mereka tidak merasainya, tak sedar. Wa kadzalika 'adatullah Ta'ala fi a'da'i, demikianlah kebiasaan adat Tuhan, Tuhan buat kepada musuhnya. Kama qala Ta'ala fakullan akhadna bidzambi, maka setiap daripada mereka kami ambil dengan sebab dosa mereka. Faminhum, ada di kalangan umat terdahulu, man arsalna alaihi hasiba, kami utuskan angin yang bawa kemusnahan, angin kuat. Wa minhum man akhadathu sayha, ada di kalangan mereka mati dengan tempikan suara. Wa minhum man khasafna bihil arda, ada di kalangan mereka kami timbuhkan bumi, kami tenggelamkan dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, ada yang kami tenggelamkan dalam mati dalam mana lemah, mati dalam air. Fa faja'a jami'ahum, lalu Allah Taala mengfujaahkan, mengejutkan mereka ni dengan kematian. Mati dalam keadaan mengejut. Ala hali utuwin wa ghaflatin, dalam keadaan mereka ni kasar dan juga mereka lalai. Mereka tengah gagah dan juga tengah lalai. Wa sabbahahum bihi, Allah Taala mengenakan sabbahum ni makna mengenakan pada waktu siang, waktu lalai. Waktu siang ni banyakkan bala-bala yang dikena umat terdahulu kena pada waktu duhan. Duha atau waktu pagi. Kerana waktu tu waktu orang sedang asyik bekerja, asyik berbuat kerja-kerja ekonomi dan kegiatan, tiba-tiba mari. Tak usah kata gitu. Kita tak waktu sedang asyik bekerja, kita waktu malam pukul 8 tunggu berita penyimpang Muhammad Musa raja-raja berkejut dah. Padahal ada kebarangkal liang tu, kejut dah. Ni kalau tiba-tiba tengah pergi kerja dah. Raya hari ni. Dah, raya habislah. Jam terus lah. Kan jam melanggar terus. Nak cari nak balik. Bos week cuti on the spot ke mana. Okey. Wa sabbahahum bihi ala ghairi isti'dadin baghtah, tanpa ada persediaan. Baghtah, secara tiba-tiba. Walihadza ma karihas salafu mautal faj'ah. Kerana itulah barang yang tidak suka oleh orang-orang terdahulu mati dalam keadaan mengejut ni. Wa minhu, dan di antaranya fi hadis Ibrahim. Pada hadis Ibrahim, kanu yakrahuna akhdatan ka akhdati al-asafati. Mereka tidak suka diambil nyawa sebagaimana akhdatil asafah. Seperti mana mengambilnya orang yang asafah, ail ghadab, ketika marah. Di marah ni orang akan buat dengan retuh, dengan apa ni? Dengan keadaan kasar. Ayuridul mauta, apa maksud ni? Maksud akhdah ni makna mautal fujaah. Mereka tak suka bahawa mati dalam keadaan terkejut. Wa hikmatun thalithah, hikmat yang ketiga pula, annal amrada, bahawa penyakit ni nadhirul mamat, dia pengutus
pengutus pemberitahuan kepada kematian. Nadhir ni makna pemberi ingatan. Pemberi ingatan kepada kematian. Wa biqadri syiddatiha, dengan kadar beratnya sakit, syiddatul khaufi min nuzulil maut. Begitulah beratnya takut bimbang daripada turunnya kematian. Fayasta'iddu man asabathu, maka bersiap-siaplah orang yang akan kenanya. Macam kena macam COVID tu lah. Orang COVID, orang kena COVID tu siap dia dah nak mati contohnya. Mati tu redha dah. Kalau hidup pula tu hak nombor 2 lah. Nampak tak? Kalau kena tu pun rasa macam tak apalah, kalau mati-matilah. Persiap sedia dah. Sebab apa? Sebab kesang pada COVID tu lah. Lain ni tak bunyi dah COVID tau. Tak ada dah statistik. Wa alima ta'ahudaha lahu, dan mengetahui ta'ahuduha lahu, bahawa perjanjiannya dengannya, waliqa'i rabbih, dan perjumpaannya, waliliqa'i rabbih, untuk berjumpa dengan Tuhannya. Wa yu'ridu an darid dunya, dia pun berpaling daripada harta, daripada dunia ini. Al-kathiratul ankad, yang banyak padanya kesukaran. Al-ankad ni makna kesusahan, mukaddirat. Wa yakunu qalbuhu mu'alliqan bil ma'ad, dan jadilah hatinya tertarik, terikat dengan tempat kembalinya akhirat. Fayatanassalu min kulli ma yakhsha tiba'atahu, maka dia akan keluar, dia akan berlepas daripada setiap perkara yang dia bimbang. Tiba'atahu ni makna bimbang kesalahannya, min qibalillah, daripada pihak Allah. Dia bimbang perkara-perkara yang menyebabkan dia akan tak selesai urusan dengan Tuhan. Dosa ke, maksiat ke. Ni tiba atas ni makna yang memberi hukuman dan kesan daripada Tuhan. Dia akan cuba lagi lah. Sebab dia tahu dah, dia akan tinggalkan dunia ni. Waqibalal ibad, dan bimbang perkara yang menyebabkan tidak selesai dia atau dapat hukumannya daripada pihak manusia. Dia bimbang kok. Nak kata ke orang, nak sebor maksiat orang, nak sebor kesalahan orang, nak cari aib orang. Dia bimbang. Sebab apa? Dia bimbang kerana dia akan dihisab dengan setiap perkara dia. Wa yu'addil huquqa ila ahliha, dan dia akan tunaikan hak-hak kepada ahlinya. Wa yanzuru fi ma yahtaju ilaihi min wasiyah, dan dia akan tunggu apa yang perlu kepadanya daripada wasiah. Fi man yukhallifuhu, pada orang yang dia nak gantikan dia. Kalau ada orang nak ganti dia, dia wasiat dulu. Anak dia ke siapa-siapa, dia akan wasiatkan kepada orang yang akan menggantikannya. Au bi amrin ya'hudhu, atau urusan yang nak diselesaikan, dia akan pesan. Begitulah. Wa hadza nabiyuna alaihi salam, dan ini nabi kita, al-maghfuru lahu, yang telah pasti diampunkan kepadanya, ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, apa yang telah terdahulu akan datang. Qad talabat tanassula fi maradihi, dia minta untuk tanassul, untuk berlepas diri, untuk maaf pada ketika sakitnya. Mimman kana lahu alaihi mal, daripada orang yang ada di atas nabi ni ada berhutang. Ada nabi berhutang di atasnya. Ada harta yang nabi tak selesai lagi. Au haqqun fi badani, atau ada hak pada badannya. Seperti mana kita baca sebelum ni lah, kisah Arabi, Ukasyah dan seumpamanya kan, yang nak minta kisah. Tapi dia tak kisah lah. Nabi tanya, siapa di kalangan kamu ada lagi aku tak jelaskan haknya daripada harta ataupun kisah. Wa aqada min nafsihi wa malih, dan Nabi sendiri qawat, Nabi pun balas dengan dirinya dan hartanya. Wa amkana minal qisas min, Nabi memberi peluang, memungkinkan untuk melakukan kisah daripadanya. Wa alama warada fi hadithil fadli, Fadl bin Abbas, mengikut hadis yang telah diriwayatkan dalam hadis Fadl bin Abbas yang tersebut dahululah. Wa hadithil wafah, dan hadis wafah. Wa ausa bithaqalaini ba'dahu, dan Nabi pesan. Nabi buat wasiat ni kan, pada akhir-akhir hayat ni Nabi wasiat as-thaqalain. Taraktu fikum ma in tamassaktum thaqalaini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Tu apa dia? Kitab Allah, iaitu Al-Quran, wa itratihi, dan juga ahli keluarga Nabi. Wa bil ansari aibatihi, dan Nabi memberi wasiat kepada orang Ansar. Aibatihi maknanya sebagai apa? Aibatihi ay khassatihi wa mawdhi'i sirri, sebagai tempat dipegang rahsia, tempat pegang amanah. Nak wada'a ila katbi kitabin, dan Nabi panggil apabila sakit tu, sahabat datang, ada sahabat besar Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan seumpamanya, Nabi minta untuk didatangkan nak tulis.
Didatangkan kertas untuk dia tulis, li alla tadilla ummatuhu ba'dahu, supaya tidak jadi sesat umat baginda selepas daripada baginda wafat. Imma fi nasi 'ala al-khilafah, apa yang nak tulis tu, sebagai kita bincang kat dulu pernah kita sebut dalam kitab Syifa ni berkaitan dengan hadis sahifah ataupun kitab yang Nabi nak tulis tu. Tapi akhirnya Nabi tak tulis lah. Jadi khilaf. Apa yang Nabi nak tulis? Imma fin nasi 'alal khilafah, sama ada nas siapa yang akan menjadi khalifah, au wallahu a'lamu muradi, ataupun Allah Taala lah lebih tahu apa yang dimaksudkan. Thumma ra'al imsaka anhu, kemudian Nabi berpandangan supaya Nabi tak buat. Afdala wa khaira, lebih baik dan lebih afdal. Akhirnya Nabi pun tak tulislah, tak tulis. Wa hakadha, dan demikianlah siratu ibadillahil mu'minin, jalanan hamba-hamba Allah orang beriman, wa auliyaihi almuttaqin, dan para walinya yang bertakwa. Wa hadha kulluhu yuhramuhu ghaliban al-kuffar, dan ini kesemuanya diharamkan pada ghalibnya orang kafir. Pada ghalibnya orang kafir tak ada ni. Tidak diberi peluang sebegini. Sakit ke guana, tak ada. Pada ghalibnya tidak ada. Mereka tidak mempersiapkan diri, mereka tidak memberi wasiat kan. Li'imla illahi lahum, kerana Allah Ta'ala memberi tangguh kepada mereka. Jadi Tuhan beri tangguh. Mereka jadi lara, akhirnya mati. Kiok gitu. Liyazdadu ifma, supaya bertambah dosa. Waliyastadrijahum min haitsu la ya'lamun, supaya Allah Ta'ala tarik ambil mereka sekira-kira mereka tidak ketahui. Kama qala Allah Ta'ala, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Dan mereka tidak menunggu kecuali sayhatan wahidatan, satu sayhah wahidah, satu angin yang satu yang mengambil mereka, wahum yakhisimun, dalam keadaan mereka masih bertelingkah. Fala yastati'una tawsiyatan, mereka tak mampu nak membuat laksanakan wasiat atau nak melakukan wasiat. Wala ila ahli yarji'un, dan tak mampu nak kembali balik kepada ahli keluarga. Mari balik tu seketika tu juga. Dak dang nak balik dah, nak persiap apa-apa dak dang. Walidha qala alaihi salatu wassalam fi rajulin mata fujatan, demikianlah kerana itulah Nabi SAW berkata bagi seorang lelaki yang mati terkejut, subhanallah ka'annahu ala ghadabin, seakan-akan dia tu dalam keadaan marah. Al-mahrum man hurima wasiyatu, orang yang terhalang daripada kebaikan tu, orang yang terhalang daripada membuat wasiat. Dan nak wasiat apa-apa. Dan kalau setengah orang mati sakit tu kan, panggil dulu anak beranak kan. Panggil anak beranak mari jauh, panggil temu. Ayah ni nak pesan, nak wasiat tu. Lebih dah tu. Ada peluang untuk dia tinggalkan wasiat dan pesanan. Wa qala mautul fujati rahatu. Dan tapi di sebalik sana pula, janganlah maknanya kita bersikap pandang buruk pula. Kadang-kadang ada juga hadis yang kata mati mengejut ni ada kebaikan bagi orang mukmin. Sebagaimana yang disebut ni. Al-mautul fujaati rahatun lil mu'min. Kematian mengejut ni satu kerehatan bagi orang mukmin. Wa akhdhatu asafin lil kafir awil fajir, dan mengambil sebagai ambilan orang yang marah dan orang yang murka bagi orang kafir. Bukan kerehatan. Ambilan orang sakit akan menjadi sakit bagi orang kafir ataupun orang jahat. Okey. Kenapa mati dalam keadaan mengejut bagi orang mukmin ni baik? Wa dzalika li anna al-mauta ya'til mu'mina, demikian kerana kematian tu datang kepada orang mukmin, wa huwa ghaliban musta'idun lahu, dalam keadaan dia itu musta'idun, telah bersiap untuk mati, muntazirun li hululihi, menunggu saat datangnya. Kita nampak terkejut. Akhir-akhir mati dah. Dengar-dengar mati, kejut. Kita nampak kejut, tuang dia tu boleh jadi sedia dah. Nampak tak? Kita nampak. Dak saka pula muda pada kita, sama umur dan seumpamanya. Tak ada dah si fulan besok fulan. Kita nampak terkejut. Tapi dia tu sendiri boleh jadi dia telah siapkan diri dia. Dia telah bersedia. Bila setengahnya dengar-dengar cerita, ahli keluarga kata memang sejak akhir-akhir ni perangai lain, sejak akhir-akhir ni berubah. Tak? Sejak akhir-akhir ni jarang dah Facebook ataupun sign out account dah, delete account dah, contohlah. Nampak kurang dah dia.
Jadi rupanya ada persiapan yang kita tak tahu, dia sendiri tu tahu. Maka fahana amruhu, akan jadi mudah baginya urusannya, alaihi kaifa ma jaa, bila mana datang mati tak ada kisah dah, siap dah. Wa afdha ila rahatihi min nasabid dunia, dan dia membawa kepada kerehatannya daripada keletihan dunia, wa adzaha, dan kesakitan dunia. Kama qala alaihi salatu wasalam, mustarihun mustarahun minhu. Hak mati mengejut ni mustarihun, orang yang rehat. Satu ni mustarih makna orang mukmin. Orang mukmin tu dia kerehatan baginya. Mustarahun minhu, dia tu direhatkan daripadanya. Makna dia tak ada tu orang rehat. Ni mustarah ni orang kafir. Orang jahat, orang kafir, dia tak rehat lah. Orang lain rehat pada dia. Tak ada dah kafir ni. Tak ada dah jahat ni. Mustarah, orang dia direhatkan ataupun direhatkan daripadanya, makna dia tak ada menyebabkan orang rehat. Dan dia jahat sangat. Bila tak ada, dia selamat orang, aman orang. Mustarih, orang mukmin. Mustarah itu orang kafir. Orang jahat lah. Orang jahat lah. Orang jahat lah. Orang jahat. Mana orang selamat daripada kejahatan dia. Dengan tak adanya rehat orang. Jadi orang rehat. Bukan lah. Boleh. Boleh makna tu. Dan sini pun tidak menunjukkan ke akhirnya dia neraka ke syurga. Tidak. Ada soalan daripada Khairul Imam. Ada pandangan mengatakan makin tinggi darjat manusia semakin sakit ujian kematian. Ni ada dalam hadis kan. Asyadul bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Ya. Jadi dia kesakitan ni macam mana nak relate dengan kesakitan mati orang kafir seperti penerangan tadi. Dia sakit mati ni, sakit mati tu sakit masa mati tu. Faham tak? Masa mati tu kita tak tahu. Sebab mati tu tak boleh balik-balik kabur. Masa dia sakit tu mana? Kita nampak zahir itu sebelum mati. Sebelum mati kan, oh dia ni sakit, masuk telantar di ICU, Tuhan beri macam-macam ujian. Tak? Beri macam-macam ujian. Itu waktu hak zahir tu, waktu Tuhan nak kafarahkan. Tapi masa dia ditarik nyawa tu, boleh kabur tak? Tak boleh. Boleh kabur. Jadi hak ni kata orang kafir ni walaupun nampak sihat, tapi masa sakit nak tarik nyawa tu. Hak ni yang ulama cerita sini, yang sakit lebih sakit pada orang mukmin ni. Ketika saat tarik nyawa tu lah. Yang mana tak ada orang kabur, cuma dikabur melalui hadis, melalui kalang-kalang para ulama, cerita-cerita begiang. Okay? Agak jelas lah tu. Wa ta'til kafirah, dan datang kepada akan orang kafir, wal fajira, dan orang jahat ini, maniyatuhu, kematiannya, ala ghairi isti'dad, dalam keadaan tidak bersedia, wala uhbah, tanpa bekal, wala muqaddimatin munzirah, tanpa ada pendahuluan yang memberi peringatan, tak ada apa-apa, muz'ijah, yang menggusarkan dia, tak ada. Bal ta'tihim baghtatan fatabhatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun. Bahkan datang kematian kepada mereka seketika itu, tanpa tiba-tiba, dengan tiba-tiba. Fatabhatuhum, lalu ditarik mati mereka. Fala yastati'una raddaha, tak mampu untuk tolaknya, wala hum yunzarun, dan mereka tidak diberi penangguhan. Fakana al-mautu ashadda syai'in alaih, maka kematian itu menjadi perkara yang paling berat dan paling payah ke atas orang kafir. Kata pengarang lagi, wa firaqud dunya afdha'u amrin sadamahu, bercerai daripada dunia ialah seberat-berat perkara yang menimpa kepada orang kafir. Orang kafir memang dia payah. Nafsu dia tu terikat dengan dunia, dekat dengan jasad. Bila terikat ni macam sebutlah. Tak? Kalau pirah ia gigit tu nak tarik bukan paling payah. Kalau pacak, litoh, ia gigi, ia lekat dan lekat gigi tu, orang nak tarik tu bukan main payah. Gitulah. Roh mereka terikat sangat dengan badan, tak boleh. Ada pun orang mukmin dia dah sedia dah. Dia sedia, senang saja malaikat nak tarik nyawa. Wa akrahu syai'an lahu, seburuk-buruk ataupun perkara yang paling dibencilah bagi orang kafir. Atau mereka tak mau mati.
Wa ila hadzal ma'na asyara alaihi salam, kepada makna inilah mengisyaratkan oleh Sayyidina Habibina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulihi man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa yang suka bertemu Allah, maka Allah Taala suka bertemu dengan dia. Tanya lah, kita rasa nak mati tak? Memang mati belaka. Rasa suka tak bertemu Allah? Tak suka lagi, makna kena siapkan diri lagi lah tu. Belum cukup amalan kita. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang benci, tak suka bertemu Allah, maka Allah Taala tak suka bertemu dengannya. Al-qismur rabi'u, bahagian yang keempat, fi tasarrufi wujuhil ahkam. Betul-betul situlah. Dia baru nak dapat momentum balik setelah Ramadan ni, sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Masih mood raya lagi, aku ada nak beraya lagi mari rumah tu. Jadi sekadar tu sajalah untuk pagi ini. InsyaAllah pagi esok kita akan sambung balik pada qismur rabi' bahagian keempat. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.